Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, marilah kita mengucapkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih menemukan kita pada malam ini dalam mengisi masa untuk menunggu solat Isyak berjemaah. Semoga kita terus diberikan kekuatan untuk terus meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, meneruskan kehidupan dalam mematuhi syariat Islam, melakukannya dengan ikhlas untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hadirin sekalian, kita telah pun masuk tahun baru Hijrah, dan kita juga sekarang berada di bulan kemerdekaan negara, bulan Ogos. Dua peristiwa ataupun dua perkara penting. Pertama hijrah, keduanya merdeka. Jadi dua perkara ini untuk kita seorang manusia, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh manusia merdeka bagaimana dan manusia yang berhijrah itu bagaimana. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat memindahkan, menghijrahkan, bergerak ke arah yang lebih baik, supaya kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada masa yang ditetapkan tanpa bergerak, berpindah walau sesaat. Jadi kita tunggulah saat pertemuan itu dan kita bersedialah untuk menghadapi saat itu. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita terus kekal berada dalam majlis ataupun di rumah Allah, sama ada di masjid ataupun di surau ataupun di musalla atau di tempat-tempat di mana kita akan sujud memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan itu. Untuk malam ini saya memulakan dengan merujuk kepada satu ayat Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd, juzuk ke-13 ayat ke-17, yang mengisahkan tentang kualiti manusia. Kita akan berjumpa di sana satu kalimah ayat yang bermula dengan anzala minas samai ma'am fasalat awdiyatun biqadariha, bermula dengan ayat itu sehinggalah akhirnya kita akan sampai kepada fa'ammaz zabadu wa yazhabu jufa, yakni Allah Subhanahu wa taala mengatakan firman-Nya itu dalam maksud bahasa kita yang diterjemahkan oleh pimpinan Ar-Rahman, dirujuk di sana, ia menurunkan air hujan dari langit lalu membanjiri tanah-tanah lembah dengan airnya menurut kadarnya. Ini sekarang cerita orang banjir, cerita hujan turun. Hari ini di Shah Alam pun hujan turun, pagi tadi, dan hari ini cuaca redup. Ya Allah mengisahkan air diturunkan dari langit ke bumi menurut kadar. Jadi nisbah itu Allah yang tentukan banyak mana, lebih kurang ke atau kurang lebih ke, insya-Allah ke Allah yang menentukan. Ditetapkan Tuhan untuk faedah makhluknya. Jadi hujan itu penting
untuk tujuan kegunaan tanam-tanaman atau kehidupan manusia untuk minum, makan dan sebagainya. Kemudian banjir itu membawa buih yang terapung-apung. Ini nak cerita buih. Bila banjir ada nampak buih terapung-apung, dan dari benda-benda yang dibakar dalam api untuk jadikan barang perhiasan. Kalau benda yang dibakar itu besi, logam, jadi apa yang dibuang? Nak dibuang karatnya. Karat logam itu yang tak ada nilai. Yang buih tadi pun nampak banyak tapi tak ada nilai. Itu yang nak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan logam-logam tadi bila dibakar, kalau emas dibakar dia boleh jadi barang-barang perhiasan. Kalau besi boleh jadi parang atau apa-apalah, keris. Sekarang ni zaman keris. Orang sibuk dengan keris kan, ya? Dan ada peristirahatan peradaban 2-3 hari lepas, peradaban bangsa Melayu, kerana adanya keris daripada orang Melayu. Tak apalah, itu selingan-selingan saja, ya. Demikianlah Allah memberi misal perbandingan tentang perkara benar dan salah. Adapun buih itu maka akan hilang, lenyap dan hanyut terbuang. Manakala benda-benda yang berfaedah kepada manusia, maka ia tetap tinggal di bumi. Demikianlah Allah menerangkan misi perbandingan, ibrah, pertunjukan, contoh, peringatan bahawa kalau kualiti kita itu seperti buih, memang tak ada nilai. Jadi kita bercakap soal merdeka, berhijrah. Sebab itu Rasulullah diminta oleh Allah berhijrah daripada Makkah ke Madinah untuk menyebarkan Islam. Maka pendakwah juga berhijrah menyebarkan Islam, bergerak dari satu bumi ke satu bumi, daripada satu negeri ke satu negeri dan negara ke satu negara. Jadi kualiti dalam konteks ini, apakah itu kualiti? Kualiti itu ialah sesuatu yang bersifat membolehkan kita menampilkan watak untuk bertahan, survival, atau pinjam bahasa Inggeris kan. Survival. Artinya ungkapan ini relevan dalam konteks menentukan kualiti dan produktiviti ataupun daya reka, daya cipta, daya boleh buat. Inilah manusia yang dihendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sebab itu Al-Quran mengibaratkan tadi, jangan jadi seperti buih. Jadi mudah-mudahan hadirin sekalian, jadi bangsa yang berkualiti itu akan lenyap. Jika yang tidak berkualiti itu tidak akan lenyap, Maknanya kalau berkualiti akan tampil sebagai watak-watak yang hebat dalam membina peradaban, membina pembangunan fizikal, sama ada dalam bentuk yang kita lihat hari ini ataupun mereka cipta keperluan untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia, memudahkan kehidupan manusia. Sebab itu untuk melahirkan bangsa yang tadi kita sebut macam Melayu takkan hilang di dunia, itu disebut dulu. Sekarang masih ada bangsa itu, tapi kita masih lemah. Dan hari ini kekuatan kita cukup jauh berbeza dengan kekuatan bangsa-bangsa lain dalam dunia ini. Jadi kita nak pulihkan, kita nak tingkatkan balik. Satu masa kita hebat, sekarang kenapa dia runtuh? Dalam hal-hal ini, saya pernah menulis suatu teks khutbah 2011 yang lalu. Ketika itu saya menyalahkan penjajah kolonial. Ya. Khutbah yang dibaca pada 2011, artinya sekarang 2022, 11 tahun yang lalu. Kita mengatakan, menggunakan juga konsep buih. Fa'amma zabadu wa yazhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas wa yamkusu fil ard kadzalika yadribullahu al-amsal. Jadi dalam konteks ini, hadirin sekalian,
umat Islam terdahulu berjaya mencipta kegemilangan. Kita bercakap soal empire, dinasti ataupun kerajaan-kerajaan khilafah. Mereka hebat. Kita mengenang kehebatan mereka itu. Sekarang kita ketinggalan, saya katakan tadi. Di mana silap? Bagaimana nak memulihkan, nak baiki kelemahan itu? Bolehkah kita buat ataupun kita lakukan? Sedangkan minda ataupun pemikiran dah terjajah kolonial. Walaupun kita masih boleh bertahan dengan agama, itu alhamdulillah. Tetapi pemikiran kita tidak seperti yang diharapkan oleh agama itu sendiri. Orang berilmu dengan orang beragama, dua perkara yang sangat jauh berbeza. Saya ada menulis dalam Facebook saya, ringkas-ringkas ya. Orang berilmu walaupun dia mengaji dari lulusan agama, tapi kalau tidak berperangai agama, dia tak beragama. Mungkin orang tak setuju, tak apa, kita boleh bahas. Orang tak mengaji agama tapi berperangai beragama, pelik ya lah. Tapi kita boleh lihat dalam masyarakat. Kita ambil contoh mudah je, orang beragama, contoh kecil, remeh, tapi kita dapat lihat. Kalau kita parking kereta dekat lot parking, kalau orang beragama dia duduk lot tu betul-betul dia adjust macam dia belajar memandu dulu. Macam mana dia belajar memandu dulu? Dia suka kiri kanan kereta dia tu, masuk lot tu sama lebih kurang, dia kena adjust. Kalau orang tak beragama, dua lot tu letak tengah-tengah. Dia tapi satu lot, satu kereta dia pakai dua lot. Jadi orang lain tak boleh masuk. Itu artinya dia kurang beragama. Kalau dia beragama, dia tahu amanah dia masuk lot tu, dia kereta dia center, betul-betul tengah. Dan sekarang mudah sebab ada apa? Bayangan, ada panduan dalam kereta-kereta moden, ada panduan yang tengok ejas kan. Kadang-kadang lebih susah kan, lebih senang, wallahu a'lam. Bergantunglah kepada kepakaran kita untuk memaking kereta itu pada Allah. Itu contoh simple. Kita nak tengok perkara-perkara besar, bagaimana orang beragama dengan orang belajar agama, dengan orang tidak belajar agama. Jadi kelakuannya itulah yang menampilkan realiti. Bagaimana dia punya layanan kepada masyarakat tentang isu-isu yang melibatkan kualiti. Jadi hadirin sekalian, kita yang merdeka ini dibawa oleh Allah Ta'ala melalui kalimah tauhid. Ya, tauhid, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalimah inilah yang dibawa oleh Rasul SAW yang membebaskan manusia seperti Rabi'i bin Amir, ya, yang berjumpa Rostom. Ini sejarah hebat yang kita lihat. Kami adalah pembawa misi islahi, kata Rabi'i bin Amir, untuk membebaskan manusia dari pengabdian sesama manusia kepada pengabdian kepada Allah semata-mata. Dan kalimah tauhid inilah yang telah membebaskan bangsa kita, yang sanggup mengungkapkan kepada raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Kerana apa? Kerana dia ada keyakinan bahawa dia ada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan merujuk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia walaupun dia seorang raja, dia adalah tugas dia ialah menunaikan keadilan pemerintahan kepada rakyat. Itulah kekuatan jiwa tauhid yang dibawa oleh Islam, disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Perubahan dari kerajaan kepada kesultanan, ya, dalam politik bangsa kita telah merupakan satu perubahan status tugas atau fungsi jawatan itu sendiri. Ini adalah kerana raja dianggap sebagai dalam konteks hadis, yang dikatakan hadis itu boleh dirujuk sama kuat atau tidak, tapi ada hadisnya, zillullahu fil alam, yakni bayangan Tuhan di muka bumi untuk manusia yang menjadi ketua, tetapi dia mestilah adil. Bukan dia buat kerja ikut suka dia. Zalim jauh sekali, tak boleh.
Jadi inilah yang dikatakan riayah, rakyat yang ada hak, ada maruah, ada tanggungjawab untuk mentaati perintah selagi perintah itu tidak membawa kepada pelanggaran syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau pemerintah suruh kita jadi baik, kita mesti taatlah. Pemerintah kata ikut aturan jalan raya, hijau jalan, kuning berhenti, atau bersedia untuk berhenti, merah berhenti, itu peraturan baik, kena taat. Langgar bayar denda RM300. Lah ni RM300, oh tak kurang, tak boleh negotiate dah. Bawa laju lebih sekian pun kena, gambar rakam siap, RM300 juga. Itu peraturan yang boleh ditaati kerana dia membantu mengharmonikan kehidupan manusia. Tak payah bawa laju-laju kerana lambat pun sampai juga. Kalau laju pun boleh jadi berlaku kemalangan atau sebagainya dan menyusahkan orang-orang yang lain, nak potong queue dan sebagainya. Jadi hadirin sekalian, itulah yang dikatakan minda menentukan kualiti. Nak menentukan kualiti, minda kita mesti bebas. Bebas itu bukan bebas tanpa mengikut syariat. Kita bebas berfikir, bebas berkarya, tapi dalam batasan yang patuh syarak. Jadi nak memajukan bangsa, memajukan negara, memajukan sistem perpolitikan, ini baru lulus lompat parti tak boleh. Alhamdulillah, satu perkembangan baik. Bukan saya kita lihat Pulau Pinang dah lulus awal undang-undang itu, dan 4 orang ahli Dewan Undangan Negeri dia mencabar undang-undang itu. Tadi keluar keputusan Mahkamah Persekutuan kata undang-undang itu betul, muktamad. Jadi 4 orang ahli yang kelompat parti itu tak boleh tanding. Bagus. Jadi dia cabar. Jadi dah sampai peringkat persekutuan. Mahkamah Persekutuan putus sebulat suara 7 hakim kata undang-undang itu betul dan tepat dan habis muktamad. Dia bermula pada mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Kalau yang rendah, mahkamah session, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan. 3 layer, 3 peringkat muktamad. Jadi mana-mana perundangan ni pun kita kena faham. Itu yang kita nak tunggu 15 Ogos ni. Mahkamah satu lagi yang muktamad tentang satu kes yang sedang berlaku dalam masyarakat. Jadi itu pun satu hal yang kita tak boleh kata apa, tunggulah Mahkamah Persekutuan kata apa. Jadi kalau Mahkamah Persekutuan kata teruskan, Mahkamah Persekutuan kata bebas. Wallahu alam, kita tak tahu nak kata apa. Jadi hadirin sekalian, itu sistem dalam dunia, sistem mahsyar lain. Sistem mahsyar dia ada saksi itu badan kita sendiri, tangan kita, mata kita. Jadi payah, tak boleh kau tim. Sistem dunia boleh lagi kau tim, tukar peguam bela di saat-saat akhir. Boleh buat apa saja supaya peguam bela baru, cari maklumat baru, hujah baru, pendakwa raya lawan peguam bela, hakim dengar dan buat keputusan. Tunggu, wallahu alam. Jadi hadirin sekalian, kenapa minda terjajah? Sistem pembelajaran kita begitu rupa. Tapi alhamdulillah tak semuanya terjajah. Ada sekumpulan yang sikapnya hebat, merasa benda tak betul dan dia terus tegur. Itu peranan kita mencegah kemungkaran ataupun memberikan pandangan-pandangan membina berdasarkan syariat. Begitu dalam negara kita ada sahaja kumpulan-kumpulan NGO yang bergerak atas nama dakwah ataupun atas dasar Quran Sunnah, melaksanakan tugas mereka walaupun mereka tidak ada kuasa apa-apa. Yang ada hanyalah kuasa menyampai, kuasa membuat surat ataupun memorandum, kuasa menunjuk perasaan, kuasa memberikan pandangan, kuasa membuat tulisan-tulisan, kuasa membuat multaqa, perbincangan-perbincangan untuk menyatakan kebenaran-kebenaran. Jadi ada lagi golongan ini insya-Allah, walaupun di satu pihak, satu golongan lain sangat ta'assub dengan kehebatan barat. Segala-galanya barat. Kalau mengaji di barat, balik Malaysia pun rujuk dekat barat. Walaupun kita kata kita ada Quran dan Sunnah, mereka masih lagi mengatakan barat jugalah yang hebatnya. Jadi alhamdulillah, kerana apa kita begitu? Kerana ayat Quran pun sebut walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-Baqarah ayat 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan setuju atau suka kepada engkau, wahai Muhammad,
sehingga engkau menurut agama mereka yang terpesong itu, menurut. Jadi mereka lakukan apa saja untuk mengajak manusia terpesong. Itu yang baru-baru ni ada yang sanggup buka baju, ya, buka tudung, katanya hafal Quran 15 juzuk. Tentu ada satu-satu yang melatari dia. Tetapi sikap kita sebagai da'i, macam Mufti Pulau Pinang kata, saya nak jumpa dia. Yadim pun kata, kita nak cari dia. Ini kita nak pujuk dia. Kita pujuk dia. Kenapa? Kita nak tanya dia, kenapa dia sanggup berbuat demikian? Siapakah yang memberikan idea-idea dia? Kita kena cari latar itu. Ini masalah orang-orang yang nak merosakkan orang Islam ini ada di mana-mana dan bila-bila. Kita jangan terus memberi hukuman. Kita cari dia dulu, tanya dia. Dia walaupun mahkamah telah tuduh dia dan dia kena jamin, itu biar proses itu berlaku. Tapi dia yang mak dia Islam, pak dia Islam, dia pun Islam, kita kena cari. Sebagai seorang pendakwah, seorang pengingat, kita kena pujuk dia, beri peluang dia boleh bertaubat walaupun hukumnya keras, tapi taubat itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba, ya. Tetapi fenomena ini berlaku 3 hari lepas. Satu lagi berita sedih. Seorang dikatakan dalam cerita itu, seorang bapa, ini bukan rakyat Malaysia, tapi katanya daripada negara luar, yang dikatakan sebagai Myanmar, ya, rakyat yang ada UNHCR itu, hidup tersekan, dicampaknya 3 orang anak dia daripada MRR jambatan, 2 meninggal, satu luka parah, dia terjun kemudian. Jadi 4 orang pelakon, dicampaknya 3 anak dan dia pun terjun, 3 meninggal, seorang hidup tapi parah. Ini tekanan-tekanan hidup yang kenapa boleh berlaku? Kita sebagai manusia yang hidup kena mengambil pusing. Kenapa ini boleh berlaku? Siapa yang menyebabkan ianya berlaku? Memang dia menghadapi tekanan, tapi minda kita mesti sentiasa dibuka, mencari punca. Kita tidak boleh kata, oh padahal dia tak ada negara, dia tinggal ini. Tapi kita yang melayaninya bagaimana? Ini sikap kita yang harus kita buka, harus kita terokai, kita jadikan ini satu pengajaran. Berbagai-bagai peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku dan terus berlaku dan akan berlaku sehingga dunia akan, selagi dunia tidak kiamat. Cabaran-cabaran kepada umat, cabaran-cabaran kepada kita harus kita tangani dengan baik, ya. Bukan setakat nak jadi ahli politik, nak rebut menang jadi ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri, itu pun tak selesai-selesai juga. Kita fikirkan bagaimana untuk melakukan tugas-tugas. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu dikatakan sebagai beriman separuh, mengingkar separuh. Apa tu minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu hanya beriman kepada sebahagian daripada kitab? Ni kita ni. Kita kena kata orang. Kita rasa nak iman ni, kita iman. Nak langgar, kita langgar. Tak boleh. Kita kena patuhi semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Patuhi semua. Total. Seluruhnya. Ya. Jadi mudah-mudahan, ya, kita melahirkan watak manusia berwibawa, bang serba hebat. Ya, pembelajaran. Sekarang kita nak belajar di mana, itu bukan isu. Kemudahan ada di mana-mana. Walaupun terpaksa menggunakan wang yang banyak, tapi peluang itu kita guna untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Berlulus dalam mana-mana bidang pun, kita gunakan kelulusan itu untuk menjadi manusia yang punya minda terbuka. Ya. Yalah, peluang kerjaan dah kurang, tetapi pekerjaan-pekerjaan lain terokai bagaimana untuk mencari sumber-sumber pendapatan dengan ilmu yang kita perolehi. Jangan kita terlibat dalam turut sama menghina dan mempeleceh Islam. Itu kita tak mau terlibat. Wallahiyazubillah. Kita jauhkanlah daripada perangai-perangai. Walaupun kita nak bergurau, walaupun kita nak melawak, biar kita melawak betul-betul. Jangan nak melawak main-main tentang agama. Kerana itu adalah hukumannya berat dan nilainya boleh merosakkan akidah kita. Misalnya kalau nak jadi pelakon, mesti pelakon yang melakukan watak-watak baik. Jangan sanggup jadi pelakon melakukan watak sami dalam filem. Wah, habis rosak akidah. Walaupun bayaran dah mahal, tapi watak tu tak boleh. Watak tu bagi kat orang kafir lakukan. Jangan jadi orang Melayu lakon dia sami, apa?
Watak tu watak. Jadi jangan fikir duit, fikirkan nilai-nilai iman yang kita ada. Sebab itu mudah-mudahan ada sekalian pertembungan antara hak dan batil ini akan berterusan. Tapi yang penting kita bersama-sama dengan mereka-mereka yang berusaha untuk meningkatkan kualiti dan membebaskan minda kita, membuka ruang untuk mengadakan dialog, perbincangan, diskusi dengan semua pihak di dalam negara kita ini untuk hidup damai. Kita ni tuan-tuan ditakdirkan berada dalam konteks masyarakat majmuk, berbagai-bagai kaum, dahlah majmuk, berbagai-bagai bahasa. Dah tentulah bila kaum bagai, bahasa berbagai-bagai budaya, berbagai-bagai budaya, berbagai bahasa, dan di Sarawak Sabah lagi banyak dia punya suku-suku. Di kita pun ada banyak kumpulan-kumpulan bangsa, suku-suku. Jadi mudah-mudahan kita dapat menggunakan ruang dan peluang yang kita ada dengan menanggapi bahawa takdir Allah itu untuk diselesaikan, bukan untuk dijadikan isu untuk menjadikan kita lebih tegang. Sekarang ini timbul, ya, bila satu kumpulan katakan ini adalah kamilah yang lebih baik, itu timbul ketegangan. Kita nak kurangkan ketegangan itu. Jadi nak jadikan mesti seperti mana titah Sultan Perak misalnya, anak muda perlu dibimbing untuk memiliki jati diri dan nilai-nilai moral yang betul. Jadi kalau Sultan cakap itu kan bagus, kan? Sultan cakap begitu, ketua kepada agama Islam, itu bercakap begitu, berpaksikan undang-undang, menolak rasuah, dia bagus ni. Kalau pemimpin cakap dia tu kan bagus, dan sogokkan, memiliki kemantapan mental antara yang dan boleh menilai kematangan antara yang ma'ruf dan yang mungkar. Arif membezakan antara fakta dan fitnah. Sekarang zaman fitnah, kita tengok dalam dunia maya, satu maklumat masuk kita terus percaya, tak boleh. Tabayyun, siasat, cari punca, siapa pengantar, tanya dulu, ni Syekh, hantar ni dalam grup ni dalam grup ni ada 400 orang ni WhatsApp ni, anta yakin anta betul? Kita tanya dia sebelum kita percaya. Dia kata aku pun dapat daripada grup lain. Tak boleh dia tu, tak boleh. Hang pun kena tapih juga. Hang pergi tanya balik tempat hang dapat, dia pun nak aku malah, tak boleh hang malah, hang kena tanya. Jadi kita tadi dah ragu-ragu dah. Jadi prinsip senang saja, padam maklumat tu, padam, habis cerita, habis takat tu ya. Jadi jangan buat dosa jariah. Dosa jariah, dia ada amal jariah, ni kita buat dosa jariah. Jadi begitulah tuan-tuan, ya. Kehidupan ini ada episod-episod dia. Jadi mudah-mudahan dapat membezakan fakta dan fitnah, bijaksana mengenali antara permata dengan kaca. Itu dia. Ini titah raja ni, raja timbalan yang Pertuan Agong, Raja Sultan Perak. Mengaji tinggi ya. Bukan saya suka orang mengaji tinggi itu, bukan hormat sangat. Tapi kalau banyak orang bercakap macam ini, itu maksud saya. Banyak orang bercakap macam ini dalam nilai-nilai kehidupan, mendidik umat untuk jadi baik. InsyaAllah masyarakat dididik. Mungkin kita perlu mengadakan sistem pembelajaran civic ataupun tata rakyat. Kalau dulu tata rakyat, saya sempat belajar tata rakyat, tapi ubah civic, ataupun sekarang dikatakan apa-apalah terpulang. Tapi nak bagi tahu kita ni ada satu panduan nilai yang mesti kita pelajari dan mesti kita amalkan. InsyaAllah barulah nilai itu dapat menjadi sebagai satu pegangan yang kuat dalam masyarakat, sehingga menjadikan kita umat yang benar-benar hebat dan dicontohi. Jadi sekarang orang tengok orang Islam ni, dia tengok orang Melayu ke Allahu Akbar. Jadi macam tu. Jadi Islam itu jadi huduh kerana orangnya, bukan kerana agama dia. Jadi kita hendaklah menampilkan saksiah, perawatakan dan perilaku sopan santun, lemah lembut, budi bahasa, kasih sayang, baik budi pekerti, suka tolong orang. Itu semua watak-watak yang ada dalam tuntutan syariat.
dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan baginda penuh dengan keikhlasan dan kemurnian, tanpa sebarang perasaan ingin membalas dendam terhadap apa juga yang diterima, ditahanakan oleh manusia kepada baginda. Begitulah juga dengan sahabat-sahabat yang dekat dengan baginda seperti Abu Bakar, Omar, ya, Osman dan Ali dan yang lain-lain, dan semuanya itu berwatak demikian, majoriti menjadi orang baik, dan confirm mereka baik kerana sebahagian besar daripada mereka dikatakan akan masuk surga terus tanpa hisab. Jadi watak baik inilah yang kita nak sebut sebagai orang yang hebat. Sebab itu Dr. Burhanuddin Al-Helmi, salah seorang pemikir kita yang hebat juga, dalam masa kehidupan beliau telah mengatakan, apa yang nak dibina di atas robohan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Itu pantun beliau. Pantun 2 kerat ke pantun 4 kerat, kena tambah lagi 2 pembayaran dan sebagainya. Melaka yang dijajah, yang dapat kita merdeka 1957, maka kena benakan jiwa merdeka, bukan jiwa hamba yang anggur saja, tak langsung menggeleng, tapi geleng pun boleh jadi tak betul juga. Jadi sanggup memberikan pandangan-pandangan balas, idea-idea yang bernas, membina, ya, dan mereka yasa dan mereka cipta ataupun merubah pandangan-pandangan sarwa manusia mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggup memberikan fakta-fakta dengan research, fakta dengan kajian, fakta dengan penyelidikan. Sekarang amat mudah untuk cari maklumat. Tuan-tuan guna saja engine search Google, tuan-tuan cari. Tapi lepas tu kena tapis lah juga, ya. Tengok maklumat dari mana, maktab mana kita buka, kutub khanah mana kita rujuk, kitab mana kita buka. Semua itu adalah panduan-panduan, ya. Kok mana pun kena tanya manusia-manusia lain yang kita siqah, yang kita yakin, yang boleh beri bimbingan dan petunjuk untuk kita menjadikan ini sebagai panduan dalam kehidupan. Jadi mudah-mudahan hadirin sekalian, dalam konsep kita sedang berhijrah, dalam konteks kita nak sambut bulan merdeka, dalam konteks kita masih hidup untuk mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasul, dan mengharapkan husnul khatimah, peluang-peluang terakhir, pecutan-pecutan terakhir yang ada pada kita untuk bergerak ke hadapan, lebih maju, lebih hebat, lebih kuat. Maka gunakanlah ruang-ruang dan peluang-peluang yang ada ini, ya. Kita tidak mau jadi manusia tiruan, manusia sintetik yang tak mampu berfikir. Yang dia boleh fikir, dia fikir macam mana tuan dia fikir. Itu dahsyat. Kita tak mau. Kita manusia sebenar. Kita ada karamah insaniah. Kita ada nilai kemanusiaan. Kita diberi akal. Sebab itu saya katakan bulan lepas, kita bila ada akal, kita kena fikir, apakah munasabah maklumat yang kita dengar daripada siapa pun yang menyampaikan. Tapi semak dan rujuk kepada Quran, Sunnah, Hadis, ya? Kemudian ijma' dan qiyas. 4 prinsip maklumat ini kita guna pakai untuk menapis maklumat-maklumat yang patut kita jadikan panduan untuk mendapat suatu kesahihan dan keyakinan dalam mengamalkan sesuatu panduan-panduan, dan juga menghormati manusia-manusia yang menyampaikan maklumat itu kepada kita. Jadi tidak semestinya kita menerima bulat-bulat tanpa sebarang bantahan. Kita berhak untuk memberikan pandangan-pandangan balas sekiranya kita dapati maklumat itu tidak betul dan tidak tepat dengan petunjuk Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Itulah sifat manusia yang bertanggungjawab, kerana kita nak menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Kita mesti merasakan bahawa mahsyar itu hakimannya lah Allah Ta'ala yang memang adil, tak ada keraguan, dan kita tidak perlu lagi merasakan susah hati. Sampai di mahsyar, kalau kita orang baik akan dibalas baik, orang tidak baik akan diberi balasan yang setimpal dengan tidak baiknya itu, dan
mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kumpulan yang seperti yang demikian itu. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita tidak ketinggalan, tidak terlupa tentang tanggungjawab ini, supaya kita diberikan lagi masa banyak yang ada kita guna ni, masa yang ada kita guna ni malam ni, besok kita tak tahu ada tak ada. Jadi balik nanti kita mohon ampun kepada Allah SWT, kita gunakan dan kita minta banyak-banyak petunjuk supaya terus diberikan kekuatan untuk terus berada bersama dengan nilai-nilai mulia yang kita amalkan selama ini. Untuk peringkat ini saya berhenti di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang baik itu daripada Allah Taala, yang kurang itu lemah saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil kesempatan sebelum